Masuk Ramadan dah, berpuasa dah, salat Sayyidina Muhammad. Sedangkan hari itu kita mengaminkan, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, bagilah umur kami dan masuk Ramadan. Masuklah Ramadan. Tapi kita tak mengambil kesempatan keemasan yang duduk dalam bulan ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, bila kita tak betul kita mengisi Ramadan, maka yang timbul dalam diri kita kosong. Marilah pada saat yang sebegitu berharga ini, kita melahirkan dan merasakan rasa syukur yang sedalam-dalamnya di dalam hati kita, di atas pilihan demi pilihan yang Allah Subhanahu wa taala telah lakukan dan perbuat pada kita, sehingga pada saat ini Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertamu di dalam rumahnya. Dan kita harap pilihan ini adalah pilihan yang akan berlanjutan selamanya di dalam seumur hidup kita di dunia ini, insya-Allah. Pada saat ini, marilah untuk kesekian kalinya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, difardukan puasa kepada kamu seperti mana telah difardukan juga puasa pada umat yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, pasti kamu akan memperolehi ketakwaan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sampai ke hari 15 ini dan esok kita masuk fasa yang kedua Ramadan. Adakah pada saat ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita telah mempertingkatkan ataupun menggandakan ibadat yang telah kita mulakan sejak daripada awal Ramadan hari itu, ataupun dalam masa yang lain? Adakah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perasaan ketakwaan yang sepatut dan sewajarnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lahir daripada puasa, telah tumbuh dan menyubur dalam hati dan jiwa kita? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut, Allah Subhanahu wa taala telah fardukan puasa kepada kita umat Muhammad. Hikmah ataupun tujuan daripada pensyariatan puasa ialah la'allakum tattaqun, iaitu untuk kita memperolehi takwa. Sesungguhnya kalau puasa kita sebenar-benar mengikut seperti mana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul, maka puasa kita akan memperolehi yang diperuntukkan oleh Allah kepada kita, yaitu takwa. Takwa ialah satu perasaan dalam jiwa kita, yaitu perasaan
yang disebut dengan imtithalu awamirillah wajtinabu nawahih. Perasaan dalam hati seseorang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu besar titah perintah Allah dan besar juga larangan Allah. Hidup atas muka dunia ni, kalau kita rasa yang Tuhan suruh tu besar, yang Tuhan larang tu besar, maka menjadikan kita tak sanggup untuk meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Maka timbul dalam diri kita satu perasaan tak sanggup nak tinggalkan yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan timbul perasaan untuk tak sanggup nak buat larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perasaan itu mesti membesar daripada saat ke saat, masa ke masa, hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Sampailah perasaan itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi begitu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi begitu subur dalam jiwa kita, sampai kita rasa nikmat patuh kepada Allah, dan kita rasa menderita kalau kita melakukan yang dilarang oleh Allah. Maka timbullah apa yang Nabi sebut, al-mu'min sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayi'atuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seseorang yang beriman itu ialah sarrathu hasanatuh, rasa seronok dengan kebaikan dan kebajikan yang ia lakukan, wa sa'athu sayi'atuh, dan menderitakannya kejahatan yang ia lakukan. Dan inilah yang akan tumbuh daripada seseorang yang menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya puasa, kalau betul-betul dia berpuasa. Sebab di sana ada orang yang berpuasa tak dapat takwa. Yang dia dapat hanyalah lapar dan dahaga saja. Seperti mana yang Nabi sebut, kan min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Betapa banyak orang yang berpuasa tak dapat apa daripada puasa dia, melainkan dia dapat lapar dan dahaga saja. Jadi kita harap kita tak termasuk dalam yang Nabi sebut tu. Kita harap kita termasuk dalam yang Allah sebut tu, la'allakum tattaqun, kamu akan mendapat takwa. Ketakwaan ni, kalau dia ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam diri kita, ketaatan yang kita buat, kita akan rasa kesan daripada taat. Kesan dari taat ialah dekat. Kesan dari taat ialah dekat dengan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu kesan daripada takwa. Sebab banyak orang yang mendekat tapi tak rasa dekat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita nak, kita termasuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad di dalam kelompok orang yang mendekat, rasa dekat. Rasa dekat ni ialah hati, perasaan. Takwa tu ialah perasaan. Perasaan dekat dengan Tuhan. Dia panggil taqarrub. Orang yang mendekat kepada Allah, yang rasa dekat dengan Allah, dia panggil muqarrabin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia mendekatkan diri dia kepada Allah
dan Allah terima pendekatan dia kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila Allah terima, rasa. Bila Allah terima, kita rasa penerimaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka hanilah yang Allah buat satu proses yang telah Allah lakukan yang sama kepada umat yang sebelum kita. Umat yang sebelum kita, Tuhan buat, Tuhan syariatkan puasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam sebulan 3 kali. 3 kali puasa. Sebulan 3 hari puasa. Jadi mereka berpuasa 3 hari dalam setiap bulan, berarti 12 kali 3, 36. 36 hari mereka berpuasa, yang sama dengan setahun. Umat Muhammad SAW berpuasa dalam bulan Ramadan 30 hari. Nak sama dengan umat yang terdahulu, dia kena puasa 6 hari lepas daripada Ramadan, 36 juga. Dan sama juga dengan umat yang terdahulu, 360 hari, macam berpuasa setahun. Maka sebab itu Nabi kita sebut, man shama Ramadan wa asba'ahu 6 min Syawal faka'annahu shama ka siyami dahri, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka berpuasa dia seperti dia berpuasa setahun. Sebab 360 itu hasil daripada 36 kali 10. Sebab semua digandakan jadi 10. Maka tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka itulah hikmah daripada persyariatan Allah terhadap puasa Ramadan. Maknanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada saat ini kita masih gagah lah, ataupun kita dah melemah. Itu ialah satu pertanyaan dan persoalan terhadap takwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab banyak orang macam ni. Saya hadir satu masjid di belah selatan. Masjid tu biasanya kalau sebelum PKP hari itu, Jumaat penuh, rapat-rapat penuh. Bila saya pergi pula ni, Salah Sayyidina Muhammad, masjid tu Jumaat dah tinggal separuh, sekerak masjid. Bayangkan kesan PKP selama 2 tahun. Salah Sayyidina Muhammad tu kita baca Jumaat. Begitu juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tarawih. Walidnya tarawih malam yang kedua ramai salah sayyidina Muhammad. Tapi lama-lama hilang. Maka tinggallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 2 sauf ataupun 3 sauf ataupun kurang lagi, sampailah ke akhir Ramadan. Mana pihak awal? Mana pihak ramai hari itu? Berarti Salah Sayyidina Muhammad, Ramadan ni sebenarnya pendakiannya hebat, mencabar. Sebab dia menguji iman kita. Salah Sayyidina Muhammad, dia menguji iman kita. Kalau takwa kita tak dapat, kita tak mampu nak tempuh Ramadan sampai ke akhir. Sebab bekalan yang kita kena siap ialah takwa. Maka sebab itu bekalan yang paling baik Allah sebut, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah kata, bawa bekailah, dan sebaik-baik bekal ialah takwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada saat yang kita duduk ni, adakah kita dah rasa putus asa? Adakah kita dah kata, puasa lambatlah nak habis Ramadan? Adakah itu keluar daripada mulut kita?
ataupun itu yang kita rasa dalam hati kita, ataupun kita masih steady lagi, boleh maintain lagi perasaan kita sampai setakat ni soalan Sayyidina Muhammad. Jadi semuanya ialah bertolak daripada puasa yang benar-benar melahirkan taqwa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taqwa kelebihannya dia meningkatkan ibadat kita dan dia mengurangkan kejahatan kita. Hak ni kalau kita buat betul-betul soalan Sayyidina Muhammad, kelangsungannya ialah bekalan selama 11 bulan yang akan datang sehingga jumpa pula Ramadan hak namai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka sebab itu Ramadan kembangnya ialah qiyamul lail. Siang kita berpuasa, malam kita qiyamul lail. Dalilnya Nabi sebut dalam 2 hadis. Yang pertama, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang pertama Nabi kata, sesiapa yang berpuasa imanan wa ihtisaban, imanan itu maknanya dengan penuh keimanan. Dia bukan puasa, orang puasa dia puasa, tapi betul-betul dia puasa nak untuk mendapatkan takwa. Yang kedua, wahtisaban. Ihtisab ni maknanya betul-betul nak pahala yang Allah ganjarkan kepada hamba-hamba dia. Siapa yang puasa macam tu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, akan diampunkan dosanya yang terdahulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadis yang kedua, Nabi kata, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa-siapa yang mendirikan malam dalam Ramadan akan dengan penuh keimanan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan mengharapkan pahala daripada sisi Allah Subhanahu wa taala, akan diampunkan dosanya yang terdahulu. Maknanya Ramadan ni dia kena kembang, siang puasa, malam qiyamul lail. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya qiyamul lail ni di awal malam kena hidup malam, di akhir malam kena hidup malam. Bila kita hidup di awal malam dan kita hidupkan di akhir malam, jadi kita macam menghidupkan keseluruhan malam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi tu maknanya kita berpuasa, kita ikut garis panduan, kita ikut law, kita ikut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, package yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Bila kita buat macam tu, soalan Sayyidina Muhammad akan lahirlah timbul dalam diri kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ramadan, sekalipun kita dah sampai hari yang ke-15, soalan Sayyidina Muhammad, sebenarnya hari ini cepat, tapi kita rasa bergeraknya seiring dengan hati kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rasa cepat pun kita tak rasa, rasa lambat pun kita tak rasa, pasal kita jalan bersama dengan dia. Soalan Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jangan kita duduk dalam bulan Ramadan kita rasa jiwa kita kosong. Masuk Ramadan dah, berpuasa dah, soalan Sayyidina Muhammad, sedangkan hari itu kita mengaminkan Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, bagilah umur kami dan masuk Ramadan. Masuklah Ramadan, tapi kita tak mengambil kesempatan keemasan yang duduk dalam bulan ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, bila kita tak betul kita mengisi Ramadan, maka yang timbul dalam diri kita kosong, tak rasa apa. Seumpama seperti orang yang lalu ataupun berjalan di highway luas 3 lorong 4 lorong, tapi naik motor kacai, tak rasa highway tu. Tak rasa luasnya highway yang luas. Dia rasa pelan ya, walaupun dia cuba nak mengilaju tak mana pun, tapi sakat motor kacai. Pasal Ramadan ni dia mesti sisi tinggi.
Allahumma salli ala sayyidina. Ibadat kita kena buat gila-gila. Ibadat kita kena buat sungguh-sungguh. Sebab Ramadan ialah bulan termasyak ibadat. Tak ada dalam bulan lain, satu bulan ya. Tapi satu bulan ni masalah Sayyidina Muhammad, dia boleh cover 11 bulan yang akan datang. Perasaan. Allahumma salli ala sayyidina. Nak maintain perasaan dia, supaya 11 bulan yang akan datang kita masih rasa besar yang Tuhan suruh, kita masih rasa besar yang Tuhan larang. Tuan-tuan, jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka siapa-siapa yang puasa dia Tuhan tolak ataupun Tuhan tak terima, maka bahayalah dia ataupun risikolah dia menempuh sebulan yang akan datang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad tak mampu nak berdepan dengan cabaran dunia, tak mampu nak menghadapi fenomena dunia yang ada pada hari ini. Sallallahu alaihi wasallam tak mampu nak menghadapi ujian demi ujian yang duduk depan ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan mata Allah sekalian, itulah yang disebut dengan kepentingan Ramadan. Contohlah saya nak contoh. Allahumma salli ala, sebagai contohnya maksiat. Orang yang dalam bulan Ramadan ni betul-betul jaga mata dia, telinga dia, tangan dia, kaki dia, mata dia, bahkan minda dia daripada maksiat. Jadi itulah yang dia akan dipermampukan oleh Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam Muhammad untuk 11 bulan yang akan datang. Dia macam hari Jumaat. Hari Jumaat jangan buat maksiat. Siapa-siapa yang jaga malam Jumaat dan siang hari Jumaat daripada maksiat, Allah pelihara sepanjang minggu daripada maksiat. Ramadan sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang jaga daripada maksiat sebulan, insya-Allah Allah pelihara dia daripada maksiat 11 bulan yang akan datang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab kita semua sedang dibalut, diliputi dengan rahmat Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan ni passion dia jaga. Selama mana kita jaga dia, dia jaga kita. Ihfazillah yahfazka. Kamu jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah suruh dalam bulan Ramadan kita berpuasa betul-betul, kita mendirikan malam sungguh-sungguh sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tujuannya ialah untuk mendapat takwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita mendapat takwa, jadi kita mendapat rasa. Rasa ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad, rasa ni penting sebab dia ibu kepada 11 bulan. Dia induk pada 11 bulan hana mayu. Rasa besar yang Tuhan suruh, rasa besar yang Tuhan larang tu, perasaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi hal ni kita nak dapat. Dan rasakan rasa-rasa ni di dalam bulan ni. Kalaulah sebelum ni kita buat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak setara mana, kita masih ada 15 hari. Walaupun kita tak dapat sepenuhnya contoh, tapi jangan lepaskan 15 hari yang masih ada ni. Salah Sayyidina Muhammad. Lebih-lebih lagi 5 hari lagi, iaitu 10 malam yang terakhir. 10 malam yang terakhir masalah Sayyidina Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi kita idza dakhala al-ashr al-awaqi min Ramadan ayqadha ahlah wa shadda mi'zarah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila menjelang 10 malam yang terakhir, ayqadha ahlah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan gerak ahli keluarga dia. Wa shadda mi'zarah, dan Nabi akan ikat kain dia. Yang pertama,
Nabi gerak ahli keluarga. Mana kalau Nabi bangkit, Nabi tak bangkit seorang, Nabi bangkit. Macam tu kita kena buat dekat anak beranak kita. Gerak. Bila mana kita bangun, kena gerak. Kalau hari ni anak 2 KL telefon, Assalamualaikum, bangkit lagi ni, bangkit. Kena gerak hadir KL, kena gerak hadir Perak, kena gerak. Sebab 10 malam yang terakhir Nabi gerak semua ahli keluarga dia. Yang kedua, wasyadda mizarah, Nabi ikat kain dia. Nabi ikat kain, bukan gulung kain. No, jangan salah faham, gulung kain tak ada makna. Ni kain kita ni pernah nak ikut tabligh. Pernah ikut tabligh? Bila nak tidur malam, supaya kain kita tak terselak, diikat, dia simpul bawah. Faham tak? Dia simpul bawah tu. Tu makna wasyadda mizarah, maknanya no entry. Mana 10 malam terakhir Nabi tak jimat dengan isteri lah. Tu dia panggil kinayah daripada meninggalkan jimat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya apa? Bersungguh dah ibadat. Tak kena dah isteri, tak kena dah siapa. Sungguh-sungguh ibadat. Kalau di Mesir, saya tengok orang Arab Mesir, khususnya orang-orang ikhwan, dalam setahun mereka akan ambil dalam setahun tu 10 hari cuti untuk 10 malam yang terakhir. Orang Melayu jarang ada cuti berapa hari, dia jarang ambil 10 malam yang terakhir. Pasal malam ibadat, siang tidur. Siang tidur, malam ibadat, dia tukar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini bila 10 malam terakhir kita kena buat macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni haduk pondok-pondok, tok-tok masjid-masjid pondok ni boleh buat. Malam tak tidur, malam qiyamul lail. Siang tidur. Jadi hak itulah yang dikatakan dalam Ramadan, tidur pun boleh pahala. Hak tu sallallahu alaihi Muhammad. Hak tu yang katakan tidak dapat pahala sebab malam qiyamul lail. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, sebab tu saya tengok guru saya almarhum Ustaz Zahari, para ahli ulama, saya tengok almarhum Ustaz Zahari 10 malam tinggal rumah, duduk masjid. Di masjid ni apa kelebihan dia? Duduk saja pun dapat pahala, ni i'tikaf. Duduk rumah, kalau kita tidur tak dapat pahala i'tikaf. Pasal apa para ahli ulama buat? Sebab mereka warisan Rasulullah. Sampai mati dia buat macam tu. 10 malam yang terakhir. Tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kalau kita boleh buat. Kalau tak boleh buat zakat boleh buat. Contoh, siang kerja, tak apalah siang kerja, tapi malam tak tidur rumah, malam tidur masjid contohnya. Ataupun tak mampu buat nak tidur malam masjid, pilah pukul 2 tu start motor pi masjid. Ambil lah daripada pukul 2, 3, 4, 5 jam penuh dengan ibadat. Quran, zikrullah, sembahyang. Faham tak? Sebab kaedahnya ma la yudrakul kullu la yutrakul kullu. Setiap yang tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Buat zakat boleh buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, itulah yang Nabi kita titipkan, yang Nabi kita tinggalkan kita, sebab Nabi suruh kita buat. Hal inilah yang akan menyebabkan kita dapat perolehan yang besar sebelum kita keluar daripada Ramadan. Lepas tu masalah Sayyidina Muhammad, kalau macam tu punya cara kita buat, kita akan rasa bila nak habis Ramadan, kita akan rasa sedih. Allah, cepatlah Ramadan. Rasa macam baru demai dia nak pergi dah. Dia rasa Salah Sayyidina Muhammad. Dan mungkin ketika tu kita boleh bayang macam ni. Macam mana kalau seseorang anak mak nak keluar pergi kedai, dia nak ikut, dia runtun di kemah. Macam tu seumpama orang yang nak melepaskan Ramadan pergi. Bagi siapa? Bagi yang menghidupkan Ramadan siang dan malam. Baru hanya pada orang itu yang dapat rasa.
Tapi kalau kita tak mengisi Ramadan seperti mana yang digariskan tadi, kita tak rasa Ramadan. Kita rasa bulan Ramadan macam bulan lain ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi kalau kita macam tu, tuan-tuan, kita akan rasa Ramadan sangat berharga. Bila Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, begitu keadaan kita, barulah kita layak untuk raya. Barulah kita layak untuk raya. Pasal kita berjaya melalui Ramadan seperti mana yang dikehendaki oleh Allah, seperti mana yang dikehendaki oleh Rasulullah. Faham tak? Baru berjaya. Bila berjaya, barulah kita layak raya. Raya ni ibadat. Raya ni ialah ibadat, merayakan kejayaan. Allahumma salli ala sayyidina, menjalani hidup sebagai hamba Allah sepanjang Ramadan. Alhamdulillah, kalau Allah dah bagi perasaan tu kat kita. Mudah-mudahan kita semua ni layak raya. Sebab ada orang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, segi ikut KPI tak layak raya. Dia raya sebab syariat suruh raya ya. Tapi segi kelayakan tak layak raya. Sebab dia tak berjaya memperoleh taqwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita harap kita ialah orang yang berjaya mendapat taqwa, insya-Allah. Jadi kita harap Ramadan tak dakwa kita di akhirat esok. Kita harap. Baik, kita takut bila dia mai, dia tetamu kita. Kita tak tunas yang selayaknya yang patut kita buat kat tetamu. Dia mai daripada Allah. Esok dia saksi pada kita. Adakah mata kita melihat yang haram? Adakah telinga kita masih dengar yang haram? Ataupun mulut kita masih cakap yang haram? Ramadan tak boleh buat, dia semua kena puasa, tapi buat yang haram dalam bulan puasa. Jadi kita takut dia mendakwa kita di akhir esok. Habis kita. Na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan macam Allah sekalian, jadi saya harap diri saya terlebih-lebih lagi prihatin terhadap yang saya kata. Dan yang selebihnya masalah Sayyidina Muhammad, saya harap yang saya kata, yang diizinkan oleh Allah untuk berkata ni, masalah Sayyidina Muhammad, dapat tersangkut di hati tuan-tuan untuk bersama-sama kita merayari 15 hari yang akan datang ni dengan penuh ketakwaan, insya-Allah. Lagi satu, habis Ramadan, wajarkan diri kita soalan senama untuk kita berada dalam situasi kita terlepas dah daripada api neraka Allah. Faman zuhziha 'anil nar faqad faz. Siapa yang Allah selamatkan dari neraka, dialah orang yang berjaya. Surat 10 yang terakhir ialah ainaqul binan nar, perlepasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dalam Ramadan ni setiap satu malam 1 juta terlepas daripada api neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setiap semalam 1 juta, setiap malam 1 juta, setiap malam 1 juta. Haraplah masuk kita sama. 1 juta tu bukan banyak. No, bukan ramai. Harap Allah masuk. Sebab tu bila kita berdoa, Allahumma ja'alna fi hadhihi al-lailati syarifati al-mubarakati minas su'ada'il maqbulin. Tu doa dalam doa mayan tarawih. Wahai Tuhan, jadikan kami pada malam yang mulia ni minas su'ada'il maqbulin, di kalangan orang-orang bahagia yang diterima ibadat yang dibuat. Wala taj'alillahumma minal ashqiya'il mardudin. Wahai Tuhan, janganlah masukkan kami di kalangan orang-orang celaka yang ditolak amal ibadat yang kami buat. Kita ni harap macam itulah, insya-Allah. Saya ingat guru saya dulu dia sebut, golongan salafus salih nak buka puasa berdegup jantung pasal dia rasa. Kita nak buka puasa tak rasa ketat, lepas nak buka puasa rasa ketat. Pasal apa? Ketat ni pasal, hey, Tuhan nak terima ke puasa aku hari ni? Perasaan takwa. Jadi sebab kaedahnya taat sallallahu alaihi Muhammad, kalau Allah tolak, dia lebih dekat dengan neraka daripada syurga. Ni kena titik.
dalam hati kita. Harap-harap Allah terima yang kita buat sepanjang 15 hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan yang kita rasa ni sampailah ke garisan penamat Ramadan. Ustaz saya Salam Nasional Muhammad buka puasa hari 30 tu baru balik rumah. Jadi keluarga mereka hilang dia 10 hari Salam Nasional Muhammad. Jadi kita harap walaupun kita mungkin tak boleh buat seperti mereka Salam Nasional Muhammad, tapi jangan tinggal walaupun ada sedikit kesempatan yang boleh kita buat, insya-Allah. Kita tengok di setengah-setengah tempat memang dia bagi ruang untuk muslimat. Di Mesir khususnya, saya tengok satu orang doktor Mesir yang khidmat di Uni Syams. Di Malaysia tak apa hidup menghidupkan 10 malam yang terakhir. Hatta masjid tu masjid besar sekalipun tak apa hidup. Tapi oleh kerana mereka dah biasa menghidupkan 10 malam terakhir, mereka mai tidur di masjid tu, minta izin kat masjid kat itu imam salat senam, duduk sekeluarga di masjid. Masjid tu jadi rumah mereka. Rumah mereka tinggal, mai duduk di masjid. Salat lelaki bini mai duduk di masjid. Jadi bini dia tu ada satu ruang. Satu ruang tu mereka buat macam mana di masjid tu, salat senam duduk situ. Jadi begitu mereka menghidupkan 10 malam yang terakhir. Agak-agak bolehkah? Agak-agak bolehkah? Tak bagi jawapan, kita fikir boleh ke tak boleh. Agak-agak boleh, insya-Allah. Sebab kita takut kita ni mengaji tapi tak amal. Amalan ni bila kita mengaji, kita kena buat. Walaupun sekali seumur hidup. Untuk jadi kita tak didakwa di atas ilmu yang kita tahu, kita tinggal, tak buat. InsyaAllah mudah-mudahan Allah bagi kekuatan pada kita untuk kita jadi hamba dia dalam saki baki hari yang masih ada ni, insyaAllah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayati. Allahumma nawwir qulubana bihidayati. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda bi nuri syamsika. أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.